Dia orang Kelantan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. kawan. Waalaikumsalam. Mu ada mana sekarang? Ada Kelantan nak pergi ke Kedah. Oh, ceramah demo. Hebat sekarang ni. Hmm. Sibuk lah. Tak ada nak naik live lah. Sebab dia Tak lepas apa. dari ceramah. Tak apa. Dalam live pun kita berjuang, di luar lagi lah kita berjuang juga. Kan? Baik. Saya tertarik lah apa yang Abang Wan cakap tadi berkaitan dengan kedai judi. Hmm. Mana lebih baik Abang Wan? Betul. Kita tutup kedai judi, akhirnya ada judi haram. Hmm. Ataupun kedai judi ada, kita tarbiyah rakyat, bagi pendidikan kepada anak muda, bagi pendidikan kepada rakyat supaya rakyat tak berjudi. Betul. Saya rasa bila rakyat tahu hukum hakam berkaitan judi, kita kena ajar rakyat bukan dengan caci maki kan. Betul. Kita didik rakyat kita daripada kecil sampai ke dewasa. Ada 10 kedai judi, kalau orang tak masuk, automatik tutup rasanya. Betul. Automatik tutup kedai judi tu. Sebab apa? Sebab judi ini bukan kepentingan atau keperluan. Bukan keperluan. Kalau kita didik rakyat kita apa yang berlaku di Kelantan, kita didik anak Kelantan supaya dia bukan saja tidak berjudi di Kelantan, di negeri lain pun dia tidak berjudi. Betul. Kita nak didik rakyat kita supaya pergi ke Golok pun dia tak berjoget, tak berjudi. Bukannya kita Ramai yang rumah duduk kat Genting tu tak judi pun dia. Jadi kita nak, walaupun ada kedai judi, rakyat tak masuk. Jadi ada yang pergi kedai judi, akhirnya kedai judi tu tutup, lingkup automatik, tak boleh paksa pun. Betul. Tapi sekarang ini, apa yang berlaku? Kita paksa tutup kedai judi, kita tutup benda yang lain. Anak muda nak bekerja, kita tak buka peluang pekerjaan. Orang nak guna air, kita tutup kepala baik. Mana lebih penting sebenarnya? Abang Wan sendiri. Tindakan kerajaan pusat apabila kita nak luluskan akta lesen judi online itu lebih besar tu sebenarnya. Tindakan kita lebih besar. Online ni budak-budak boleh main dalam rumah aje. Betul. Mak ayah tak tahu, dalam bilik, dalam tandas dia boleh berjudi online. Sebab tu kita nak perkenalkan akta untuk nak mengharamkan. Macam mana kita nak mengurangkan ni? Kan website judi-judi online ni. Mana itu tindakan kerajaan pusat yang kita rasa itu lebih besar kesan dia kepada budak-budak. Kat rumah dia boleh berjudi pun kat rumah online. Sebab itulah kerajaan di bawah KDN pada hari ini nak menggumbal balik undang-undang berkaitan dengan ni judi online ni yang tak pernah dibuat sebelum ini. Bahkan tidak pun dibincangkan zaman Perikatan Nasional. Judi zaman Perikatan Nasional daripada 8 kepada 22. Itu online terus. Itu fakta. Kan? Jadi hari ini di Kelantan di Malaysia kita kena buat dasar bagaimana untuk memastikan umat Islam kita ni tak berjudi. Saya berapa tahun duduk kat Kuala Lumpur dekat Shah Alam, tapi tak pun kita masuk kedai judi. Ada je kedai judi tepi rumah je pun, tepi pejabat ada kedai judi, tapi kita tak masuk. Jadi sama juga kita kena implement bahawasanya ada kedai judi ke apa ke, kita tak masuk, apa salahnya? Jadi dia bayar lesen percuma je pemilik kedai judi tu. Kena bayar lesen, kena bayar permit, kena bayar cukai. Dia bayar percuma je. Untungnya tidak. Akhirnya dia tutup lah. Betul. Cukai itu dia yang mahal paling tu. penting. Itu cukai yang dia paling tinggi penting. Tu. Apa dia? Cukai dia tinggi. Cukai dia tinggi. Kalau tak ada pelanggan dia akan tutup. Betul. Jadi bagi saya lah kan, bila ada kedai judi, kita letak satu pusat agama Islam tepi kedai judi. Kita tengok siapa umat Islam masuk kedai judi, tangkap. Ataupun pegawai-pegawai Islam yang ditugaskan mewakili negeri masing-masing. Duduk bekerja dekat kedai judi tu. Pantau. Orang Islam masuk, tangkap. Orang Islam masuk, tangkap. Jadi bila orang Islam begitu, pemilik kedai judi rasa tertekan, rasa stres. Bila stres, aku tutup tak boleh cari makan macam ni. Jual kedai buah. Itu contoh dakwah kita yang paling berkesan. Ini kita tutup kedai judi, akhirnya orang judi secara senyap-senyap. Lagi bahaya. Cukai tak bayar, lesen tak kutip, untung pintu belakang. Yang ruginya adalah rakyat dan negeri. Satu habuk pun tak dapat. Satu lagi yang dia pergi saman seorang amoy pakai seluar pendek tu yang berada di kedai dia. Pada aku dalam Malaysia ni, Cina pakai seluar pendek ni nyonya apek, biasa sangat seluar pendek ni.
Apatahlah Alah, di bang. premis dia. Bang, Kita paling sama influencer yang dapat menyokong akhlak. Perikatan Nasional, influencer yang menyokong Perikatan Nasional, Hmm. dia di Kelantan, dia Lagi dahsyat. seksi-seksi, bang. Seksi. Tapi tak apalah sebab menyokong PAS. Itu saya bagi tahu, double Sebab tu bila standard je lah. orang bukan Islam tanya kita Ha. jawab susah tau. Dia kata apa? Betul ke Islam macam tu? Kalau macam tu kenapa orang Okey, main bang, bola? bang, bang. Saya tak nak berbahas ni. Saya nak minta abang masukkan ni. Syahadun dia kata saya bodoh punya cadangan. Saya nak dengar apa cadangan dia. Masuk. Kita tengok macam mana cadangan kita macam mana. Baru betul. Siapa nama dia? Tu Syawan apa nama dia tu. Masuk seorang. Kita Dia berbahas dalam dia cadangan berkaitan dengan judi ni. dia orang Mungkin dia ni. orang ni kaki judi sebenarnya ni. Lah. Ha, masuk. Kita nak tanya judi ni. Pasal apa judi ni? Sila masuk. Dia memang tak request ni. Mana nama dia? Aku cari tak jumpa ni. Bila kita bagi pandangan kita, dia kata kita bodoh. Kita tak kata pun walaupun bodoh. Cuma pandangan kita ini perlu diperhalusi. Kita bincang. Kalau saya tak betul, naik kotak. Bagi tahu apa yang salah. Baru betul cara Islam. Kerana Islam ini tertegak kerana hujah. Campurkan hujah anda. Supaya perbincangan kita pada hari ini ada interaktif. Kalau anda kata saya ni tak betul, anda tunjukkan cara yang betul macam mana. Sila naik. Dia tak mau naik. Kita budayakan perbincangan. Bukan kita budayakan hentaman. Sila masuk. Nak dengar apa pandangan wala'u ni berkaitan dengan judi ni. Apa huraian hujah. Saya dah jemput dia. Sebab apa-apa perkara yang kita lakukan di atas dunia ini perlukan huraian. Saya dah invite. Sila naik. Dia tak naik. Saya dah invite dah. Kita nak dengar apa dia. Judi itu haram. Betul. Saya tak nafikan judi itu haram. Tapi haram juga kalau nafikan hak rakyat. Haram Betul. juga. Kalau tak sediakan fasiliti kepada rakyat. Berdosa tu. Kenapa bercakap soal haram? Soal dosa. Masuk. Sila masuk. Tak ada. Dosa ni orang lain bukan yang hanya masuk. terletak pada judi. Macam-macam tempat ada dosa. Kalau kita jadi kerajaan tak jaga rakyat pun berdosa. Betul. Kalau jadi kerajaan, jadi wakil rakyat, makan gaji buta pun berdosa. Bukan hanya judi je berdosanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya daripada Selangor lah. Seronok dan berminat mendengar daripada Wan Husin. Wan Husin berbicara pasal politik lah. Tapi dalam berbicara tu kita kena berhati-hati jugalah. Macam yang sedia maklum yang sebelum ni berlaku tu, Wan Husin. Apa tu? Apa yang perlu berhati-hati dalam apa tu yang berlaku? Yalah, kadang-kadang kita bercakap mengenai orang sana, orang sini tu, kita macam yang terjadi sekarang ni Kedah lah. Contoh dia, kita bagi contoh. Kita tak nak jadi macam itulah. Tapi kita, faham. Macam saya sendiri pun berminat dengan awak bercakap tentang politik lah. Mana yang betul, kita ajarkan benda yang betul lah. Memang saya berminat. Betul. Tapi sebab saya ni tak mana-mana pihak lah. Tak mana-mana pihak daripada segi mana-mana. Sebenarnya, bagi dengan keadaan sekarang ni, dengan budaya politik ni, kita nak tengok siapa yang nak jaga kawasan kita. Betul? Soal parti ni, kita tolak tepi dulu. Zaman sekarang ni, kita tengok rakyat kita makin lama makin susah. Bukan makin lama makin senang. Betul. Boleh tak nak share sikit? Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar jelas kan? Saya cuma nak share je lah peribadi kan. Saya tak pernah pun masuk live bercakap dekat macam live live politik punya kan. Tapi semalam saya gaduh dengan family sebab tak sama undi. Okey. Pula. Tahu. Depa family saya semuanya undi PAS. Okey. Saya ni ambil dan nilai dan saya tak macam orang kata saya orang Kedah tapi saya duduk Penang. Cuba bayangkan kita dalam group family tu kita dah tahu dah family kita tu tak sama ideologi, tak sama masing-masing ada pendapat. Macam ni. Saya dah nampak benda tu macam saya sendirilah saya bagi tahu. Saya bukan orang politik. Tapi daripada segi adik-adik saya lelaki contoh dia kan.
Abang saya seorang daripada PN. Abang saya seorang daripada Ketua Pemuda UMNO. Dan saya sendiri buat perniagaan sendiri bersama-sama dengan orang Cina. Saya banyak jaga investor pelabur daripada luar. Daripada China yang sebelum ni dia masuk Bang, 2000. bagi akak tu habiskan dulu. Saya nak cerita lagi sebab saya sampai keluar grup tau. Sebab satu, saya tak mau jadi adik yang kurang ajar. Sebab saya rasa macam bila saya menjawab nanti orang akan kata kat saya pentaksub tau. Ya, betul. Padahal kita macam nak jawab, tak apalah kalau kau nak undi PAS, undi. Tapi cara mereka sembang dengan kita pergi beraya rumah mereka nak sembang dengan kita tu umpama macam kita terpesong, macam kita murtad tau. Saya rasa sendiri tau dalam family saya. Dan orang yang duduk dalam live ni, yang duduk atas pagar, hampa fikirlah sendiri. Macam mana orang tafsir kita kalau tak undi PAS tu macam mana? Kita ni bukan nak pilih Nabi tau, kan kita nak pilih pemimpin. Kita nak pilih pemimpin yang kita sayang negara kita nak pilih pemimpin yang boleh buat kerja. Dan pemimpin tu pun beriman, bukannya murtad. Sampai tahap macam tu tau keluarga buang kita. Saya keluar grup dan saya pick up balik, tak apalah daripada aku duk jadi orang macam apa? Macam kita rasa macam sedih lah kan, walaupun kita tak sama undi tapi adik-beradik kita tu rasa dia tak minta maaf pun dekat kita kan. Tapi kita rasa tak apalah, lebih baik kita lari diri daripada kita lebih berkurang hajat macam kita cakap lebih lagi kan. Sebab mereka tak akan boleh terima tau, kita bagilah fakta apa pun. Lebih baik tak payah berkelai tapi kita macam larikan diri, tak apalah kan, daripada kita nak cakap lebih lagi takut nanti orang kata kita ni kurang ajar. Sebab dalam grup tu semua undi PAS. Saya dengan adik saya sahaja undi PH. Terus terang cakap. Memang kami duk kena hentam dalam tu, memang teruk lah. Tapi fikir balik, tu grup keluarga. Pernah tegur dah, grup keluarga tu nak sembang bab keluarga, bab ayah kita. Tapi bila dah tak sama undi ni, dia anggap macam kita ni nak juga, dia kata nak tegur juga sebab nak bagi kita sedang kata yang kita undi tu salah. Lepas tu kita macam tak apalah kalau macam tu tahap tak boleh terima tak undi PAS tu, macam kita dibuang tau macam tu. Saya tak pernah tau masuk dekat grup politik. Dulu saya pernah tahu saya kempen dekat Facebook saya sendiri sebab saya pernah tengok dekat Abah Inspirasi tu menjadi aspirasi kat saya juga untuk nak kempen secara macam post-post lah daripada TikTok, kita ambil lah fakta-fakta punya kita letak dekat Facebook. Daripada yang saya letak dekat Facebook tu orang dah start tahu saya ni undi apa kan. Abang ipar saya komen dekat semua saya punya post tu. Berkelai lah kat dalam tu. Tapi saya rasa macam start daripada situ lah orang tahu, dalam family saya pun tahu sebab Facebook kan ada family kita kan. Sebab dalam family tak pernah pun sembang bab politik. Tapi bila mereka dah tahu kita tu tak undi PAS, mereka macam berani nak macam nak kempen lah dekat kita macam tu kan. Tapi memang sedih lah bila dibuang oleh keluarga kerana tak undi PAS. Macam kita kerana tak sama parti, kita berkelahi adik-beradik. Padahal benda tu ideologi tak sama, kena pendapat tak sama, kita pilihan tak sama. Bukan kita pilih agama, kita pilih pemimpin kan. Betul tak? Betul. Apa pendapat orang lain? Sebab saya dibuang keluarga tau. Bukan memang tak nampak macam dia tak kata kami tak mau dah kat hang. Bukan, dia tak kata. Tapi kita rasa macam kita tu terpesong. Terpinggir lah. Bila kita bagi fakta ke satu lagi yang saya sedih sangat. Tahu tak fitnah yang paling besar sekali keluar daripada keluarga saya? Mereka kata mereka percaya Anwar Ibrahim tu peliwat tau. Saya rasa sedih sangat walaupun bukan saya ni anak Anwar Ibrahim. Tapi saya rasa benda tu benda aib, benda yang peribadi. Tapi orang PAS ni memang dia suka sebut peliwat tu. Ayah saya UMNO, mak saya memang PAS. Tapi memang semua dalam keluarga saya tu ayah je lah UMNO dan saya ni terus terang cakap saya memang undi PH. Dulu pun saya biasa undi PAS masa saya duduk kat kampung. Tapi sekarang saya dah keluar daripada kampung dan kita pun dah cerdik. Ambil dan nilai, bukan ambil tu telan. Ambil tu nilai apa yang kita nak dalam negara kita ni, bukan. Contoh macam kita bina satu company, kita nak manager kita tu urus company kita. Kita nak pilih manager macam mana. Macam tu juga kita pilih pemimpin yang boleh buat kerja, yang beriman. Macam-macam lagi lah. Macam tu lah pendapat saya lah. Dan saya pun sedih lah dah start daripada kemarin tu kita macam dah fikir-fikir jugalah. Saya rasa macam nak meluahkan jugalah kan. Sedih lah tak, sedih sangat-sangat. Okey, Yani boleh komen Yani? Cak tak free lagi apa Boy. Kejap. Okey, Mak Hussein boleh bagi sikit pandangan ke nasihat.
Perasaan itu telah pun dirasai oleh penyokong-penyokong PAS terdahulu. Yang mana seorang ibu lain parti dengan anak tak balik jumpa ibu. Ibu meninggal, anak tak balik kerana berbeza parti. Ibu masak pun anak tak makan. Ini berlaku di negeri Kelantan dan negeri Terengganu dan Bercerai pun ada. negeri-negeri yang ada penyokong PAS. Berlaku, Kak. Memang Bercerai pun benda ada. ini berlaku dan wujud. Bukannya fitnah. Di Terengganu masih lagi berlaku begini. Ibu datang jumpa anak, lepas ibu balik, anak sapu balik tempat duduk ibu kerana tempat itu haram. Kerana ibu tu penyokong bukan parti PAS. Ini berlaku. Jadi, bagi saya, budaya politik ini adalah budaya ghuluf ataupun takfiri. Melampau sangat-sangat. Ghuluf ni melampau. Takfiri ni suka melabel-label orang. Jadi hari ini bila ada komen berkata bahawasanya politik dengan Islam tidak boleh dipisahkan. Ya, betul. Politik dengan Islam tidak boleh dipisahkan. Tetapi bukan politik kepartian. Bukan politik kepartian. Politik adalah untuk menyatukan. Nabi Muhammad pun berpolitik, tapi politik Nabi Muhammad bukan kepartian. Bukannya ada puak-puak di dalam sebuah masjid. Tidak. Kita hanya satu agama. Dan masjid menjadi tempat untuk kita bersatu hati, bersatu pepadu. Tinggalkan politik di luar pagar. Tapi bila politik juga dimasukkan di dalam masjid, politik kepartian. Bila ada kepartian, dia akan timbul kebencian. Bila ada kebencian, ada permusuhan. Itu bukan politik Nabi, bukan politik Islam. Jadi hari ini, kita kena keluar diri kita ini daripada ketaksuban. Saya orang UMNO, saya tak pernah pun kata orang PAS tu kafir. Tak. Kita masih lagi menganggap bahawasanya orang PAS tu Islam. Dan kita sebagai orang UMNO mengharapkan orang dalam DAP yang bukan Islam nak masuk Islam. Supaya dia cinta kepada Islam. Bukan jadikan ia sebagai musuh. Yang akhirnya mereka lebih jauh daripada kita. Yang Islam pun kita dah jauh, yang bukan Islam lagi lah jauh. Betul. Jadi hari ini, politik kita adalah untuk memilih kepimpinan kerajaan. Bukan nak memilih agama. Agama kita dah pilih. Kita semua dah Islam. Jangan ada tanya lagi nak Islam ke nak kafir. Aku dah Islam. Betul. Kenapa nak pilih lagi? Hari ini kita memilih kepimpinan. UMNO pun ada Islam. Dalam DAP pun ada Islam. Dalam Amanah pun ada Islam. PKR pun ada Islam. Dan kita tidak menolak Islam. Kita menolak PAS. Kerana PAS itu bukan Islam. PAS hanyalah parti yang menggunakan nama Islam. Tolonglah anak-anak muda, anak-anak muda, generasi-generasi baru ni. Tolonglah kita nak memikirkan soal ekonomi Islam. Tapi kalau ekonomi Islam, tapi pemimpin-pemimpin Islam kita jumut sampai nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Judi saya nak bagi tahu. Pejabat PAS Kota Baru, pejabat PAS di Kota Baru dibina oleh siapa? Tu, Gotong. Dibina oleh toke judi. Tak ada orang pun nak menafikan. Pejabat PAS Kota Baru dibina oleh Lee Gotong. Toke judi. Semalam dalam ceramah Anwar 2 kali ulang. Dia kata kalau nak saman saya. Saya ulang lagi. Dalam pilihan yang lepas, Perkataan Nasional menggunakan duit judi dalam pilihan raya. Betul tak? 2 kali Anwar ulang. Anwar ulang atas kertas. Kamu boleh rakam, kamu boleh saman. By the way, Assalamualaikum semua. Aina nak menambah sikit daripada apa yang Wan Hussein cakap tadi. Dalam Amanah ada Islam, dalam PKR ada Islam, dalam DAP ada orang Islam. Dalam Gelakan ada Islam ke? Nak tanya je. Ni nak tanyalah ni. Siapa orang tu? Nak jawab tu si Linda tu. Aku nak tengok si Linda Waruntik tu. Dia kata dia menyesal suka PKR. Aku nak tanya, kau tak menyesal ke nanti kau apa tu kau mengundi Gelakan Gelakan tu ada Islam ke? Ada ke? Jawablah. Okey, kita bagi pada Umi Syikah. Sekejap Saya suami Musyika. Saya guna handphone isteri saya.
Okey, Saya nak okey. cerita lah pengalaman saya pasal judi ni lah. Dia katakan masa judi waktu dekat saya duduk dekat Rawang Selangor. Waktu masa saya lebih kurang form 3, kita orang pergi tuition. Bawah tu ada kedai kuda. Bayangkan budak-budak muda form 3 turun bawah pergi main judi kuda. Form 3. Ya Allah, na'udzubillah lah. Tapi saya tengok je lah. Tapi saya kawan-kawan dengan dia ajak saya ikut. Saya tak ikut lah dia ke situ. Dan sekarang ni saya tengok hidup dia masih jadi taik judi. Teruk lah. Tak ke mana hidup dia. Walaupun ayah dia boleh katakan mampu bawa pergi tuition apa semua. Tapi bila daripada kecil dah tersesat dekat bahagian kuda tu. Sampai besar, sekarang ni dia pakai online pula. Dia macam online punya judi. Okey lah kalau dikatakan kalau PAS kata inisiatif dia nak tutup judi ni, saya kata memang baik lah sebab yang halal punya judi pun kalau boleh tutup. Ini yang illegal punya judi. Yang betul-betul menghancurkan betul anak-anak muda ni. Gila-gila punya. Kalau Online kawan kat saya rumah pun dia boleh judi. Yelah, Online kawan kat rumah saya pun dia boleh sekolah judi. ni. Betul. Tapi dia pun ada online yang dekat situ pun ada online. Dekat dia buka komputer, dia buat macam kedai runcit tapi kat belakang tu ada online juga. Kawan-kawan saya yang taik judi ni still macam tu lah. Dulu dekat country home ni memang ada 2-3 kedai. Tapi sekarang banyak, alhamdulillah lah. Dah tutup 2-3. Tapi ada tinggal satu lagi. Dan dekat Sungai Buloh apa semua. Tapi yang saya nak cakap, judi ni kalau nak katakan tak pernah baik datang daripada judi ni. Saya dah tengok kawan-kawan saya yang terjebak daripada judi ni tak pernah jadi manusia. Faham tak pernah jadi manusia? Kahwin, huru-hara, kerja pun tak ada, belajar pun tak ada. Dah kahwin pun dengan kerja macam biasa. Lepas tu terjebak dengan judi. Anak-anak terbiak apa semua, hancur keluarga. Jadi saya rasa judi ni bukan isu yang boleh dipandang rendah lah. Boleh dikatakan orang kata even orang Cina pun jadi macam tu. Dekat dalam saya sekolah Segar. Segar tu boleh katakan Melayu 10%. Cina dalam 50%. 10% Melayu, 30% India, yang selebihnya Cina. Melayu memang majoriti dekat Segar tu lah. Dekat sekolah menengah Segar. Dekat situ bukan saja Melayu jadi taik judi. India, Cina pun terjebak dengan taik judi. Jadi kalau saya kata bab judi ni, kalau boleh diharamkan secara legal, kebaikannya bukan sahaja orang Islam. Dan orang bukan Islam pun akan dapat benefit dia. Itu pandangan saya lah. Saya tak ada nak isu siapa-siapa salah, siapa-siapa betul. Cuma saya nak bagi tahu judi ni, bila orang terjebak dengan taik judi, tak pernah jadi manusia. Kalau elokkan, kalau anak-anak, contohlah anak-anak abang pergi tuition, lepas tu ada mesin kuda. Sekarang pun ada macam kedai runcit, ada belakang tu macam online. Dia main macam tu. Abang nak bangsa-bangsa kita, anak-anak kita dirosakkan dengan judi-judi online ni. Jadi bagi saya, kalau boleh PH yang betul-betul memerintah sekarang ni, kalau ni katakan dia betul dapat mandat lagi, illegal ni banyak merosakkan anak muda kita lah. Tapi saya tak nampak saya setuju. Ditutup. Macam Saya itulah, setuju. Saya setuju. Kerana Kerana TDM TDM Syafwan kami umum. Okey, Tapi saya setuju. dengan dia ni lebih kurang satu tingkatan. Dia pun segar, Betul. saya pun segar. Lepas tu lepas kerja tu kita orang berkahwin lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi daripada segi kita tengok yang kawan-kawan kita yang terjebak dekat judi ni, kesian lah tengok dia lah. Tengok hidup huru-hara jadi taik judi. Tak ke mana lah hidupnya. Jadi kalau boleh judi ni janganlah dibandingkan. Saya nak bacalah terus. Okay, bagi Umur Hussein Sikah. jawab kejap. Umur Sikah. Okey. Bukan umur, saya suami Anda bercakap soal judi online, ya. Saya setuju dengan cadangan daripada saudara. Dan kerajaan pada hari ini sedang dalam usaha untuk membina rang undang-undang berkaitan dengan judi online yang tak pernah pun diselesaikan sebelum ini, ya. Sebelum ini. Kerana Sedang online tu, ni sedang tu dah berapa lama kita punya anak muda dah rosak. Sedang tu bila? tak, cara ini Baru kerajaan baru je. 7 bulan. Itu yang bagi Sabar. Parlimen Kerajaan baru baru 7 bulan. Kalau nak buat perbandingan 22 bulan, lagi ramai
yang Tak. 22 Saya nampak bulan siapa yang dulu yang yang bagi berjudi duit Umur, yang rosak. umur. Nanti kejap Umur, nanti Bagi kejap. Saya bagi cakap Hussein dulu. jawab, Saya bagi cakap Hussein dulu. Saya jawab. cakap dulu. Saya cakap dulu. Sabar. Sekarang Okey, ini cakap. kerajaan berusaha yang tidak pun ditunjukkan usaha oleh kerajaan yang lepas, ya. Kerajaan kalau nak buat perbandingan, anda kata dalam 7 bulan ramai yang dah rosak, dalam tempoh 22 bulan lagi ramai yang rosak. Ya, dalam tempoh 22 bulan lagi ramai yang rosak.